Ali sedang menonton televisyen bersama keluarganya di rumah. Tiba-tiba Kuasa elektrik dibekalkan daripada pusat jana kuasa dan terus dihantar ke rumah. Apabila kita menekan butang switch di rumah, maka lampu akan menyala. Ini kerana bekalan kuasa elektrik telah dibekalkan di rumah sebanyak 240 volt, menyebabkan lampu di rumah serta peralatan elektrik akan berfungsi. Ayah, dari mana sumber elektrik dihasilkan? Salah satu sumber elektrik adalah daripada hidroelektrik. Hidroelektrik adalah sebuah penjana dari sumber air yang ditahan pada empangan yang besar dan tinggi. Air tersebut kemudian disalurkan ke kawasan lembah dan memutarkan turbin untuk menjana tenaga elektrik. Jika air di empangan semakin berkurangan dan tiada, adakah ada sumber sistem penjanaan elektrik yang lain? Ada, antaranya seperti solar. Penjanaan solar adalah penjanaan yang berpunca dari cahaya matahari dan diproses melalui panel solar yang mampu membekalkan tenaga elektrik. Selain itu, kita ada penjanaan melalui angin. Angin yang bertiup kencang mampu memutarkan turbin pada bilah kincir angin yang mampu menjana tenaga elektrik yang banyak ke rumah-rumah mahupun premis perniagaan. Selain hidroelektrik, solar dan angin, penjanaan lain adalah seperti nuklear dan arang batu, di mana kuasa nuklear ataupun arang batu digunakan untuk pemanasan air dan memutarkan turbin untuk menjana tenaga elektrik. Terdapat dua jenis sumber elektrik. Yang pertama, sumber boleh diperbaharui, dan yang kedua, sumber tidak boleh diperbaharui. Antara sumber tersebut adalah seperti angin, air, matahari dan ombak.
harap pelajar dah tengok video pendek tadi berkaitan dengan topik elektrik. So itulah subtopik yang pertama berkaitan topik elektrik. So hari ini kita akan masuk topik seterusnya tingkatan 2 RBT iaitu elektrik. Okey, jadi saya harap pelajar semua dapat bersedia. Ingat sarapan dulu sebelum kita mulakan kelas. Okey. Alright, so subtopik yang seterusnya ialah sambungan litar. So dalam topik ni kita ada 3 jenis sambungan litar, iaitu litar yang pertama ialah litar tertutup, litar yang kedua ialah litar buka, litar yang ketiga adalah litar pintas. Dan kita juga ada litar salah ketutupan dan juga litar arus bocor. Okay, kita satu persatu. So apa itu litar tertutup? Litar tertutup ialah apabila switch ditutup, lampu akan menyala. Ibarat kata kalau di rumah kita tekan switch, lampu menyala, bermakna litar tu dalam keadaan tertutup. Manakala litar buka pula ialah bila kita buka switch, lampu akan padam. Bermakna kalau kita tutup masa di dalam rumah, lampu tengah menyala dan kita tutup switch, lampu akan padam, litar tu dalam keadaan terbuka dan tiada sambungan ataupun tiada pengaliran arus yang berlaku. Okey, litar pintas pula. Litar pintas pula ialah apabila terdapat kebocoran dalam wayar yang mengakibatkan percikan api, itu dipanggil sebagai litar pintas. Okey, saya ulang, kebocoran dalam wayar ataupun pada komponen elektronik yang menyebabkan percikan api dipanggil sebagai litar pintas. Okey, seterusnya ialah litar salah kutub. Litar salah kutub ni ialah apabila pemasangan komponen tu berlainan kutub. Anode dan katot tu dipasang lain-lain. Okey, itu litar salah kutub dan juga litar arus bocor. Arus yang mengalir itu mengalami kebocoran. Okey, contohnya cerek air. Apabila elemen pemanas tu mengalami kebocoran, maka litar tu dipanggil sebagai litar arus bocor. Jadi harap semua pelajar faham, okey? Okey, sekarang kita akan masuk kepada topik yang berkaitan dengan rumus, formula dan juga pengiraan berkaitan elektrik. Jadi cikgu nak pelajar semua keluarkan nota dan kalau boleh salin nota daripada video yang cikgu bagi ini. Dan cikgu harap pelajar semua dapat memahami formula ataupun rumus elektrik yang cikgu berikan. Right? Okey, pengiraan menggunakan hukum Ohm. Baik, pengiraan asas untuk elektrik adalah untuk mengira voltan V, arus I dan juga R, rintangan, serta P untuk kuasa. Dan semua jenis pengiraan ini mempunyai simbol-simbol tersendiri, iaitu voltan, simbolik adalah volt, arus, ampere, rintangan, ohm dan kuasa adalah watt. Jadi formula yang paling penting yang kena ingat ialah V sama dengan I darab R ataupun V sama dengan IR. Jadi cikgu dah buat satu segitiga, V atas, I sebelah kiri, R sebelah kanan. Jadi kalau kita nak mencari nilai volt ataupun voltan, kita tutup saja V, maka kita akan dapat V darab I, V sama dengan I darab R. Kalau kita nak cari arus, kita tutup I sebelah kiri, kita tutup, kita akan dapat V bahagi dengan R. Okey. Kalau kita nak cari rintangan, so rintangan tu kita tutup, R tu kita tutup, kita akan dapat V bahagi dengan I, iaitu voltan bahagi dengan arus. Semua dalam keadaan total, V total, I total, R total. Maksud total ialah jumlah voltan. Jika dalam litar tu ada banyak rintangan, ada banyak arus, ada banyak voltan, maka kita kena jumlahkan kalau diberi dalam soalan. Kalau tak diberi, just masukkan saja nilai tersebut dalam formula ataupun rumus yang diberikan. Okey, seterusnya ialah mencari nilai kuasa. So nilai kuasa ialah P sama dengan V darab I.
yang ni tak dalam segitiga Cikgu ulang. Untuk mencari nilai kuasa, P power dalam watt, V darab I. V itu ialah jumlah voltan ataupun VT, jumlah voltan ataupun voltan yang diberikan dalam soalan, darab dengan arus ataupun arus total ataupun jumlah arus iaitu IT. So P sama dengan VT darab IT. Ingat, semua nilai voltan ni adalah jumlah voltan dan juga jumlah arus, ya, ingat. Okey, barulah dapat nilai kuasa. So ingat dua formula ini, formula besar iaitu V sama dengan IR dan juga P sama dengan V darab I. Okey, now kita pergi kepada contoh pengiraan. Baik, kita tengok rajah dalam soalan yang pertama. So kita tengok diberi voltan sebanyak 3 volt dan juga rintangan 5 ohm. Okey, yang tanda pangkah tu ialah mentol, ya. Dan 3 volt tu ialah bateri. So disuruh kita cari nilai arus iaitu I. Okey. Jadi dalam rajah tu dikata lita lengkap bervoltan 3 volt dan nilai rintangan ialah 5 volt. So kita kena cari nilai I. Jadi untuk cari nilai I, kita kena tahu rumus mencari nilai I daripada V sama dengan IR tadi. Okey, untuk mencari nilai I, untuk pada I, so kita akan dapat V bahagi dengan R. So masukkan nilai V iaitu 3 voltan bahagi dengan 5 ohm, kita akan dapat nilai I ialah 0.6 ampere ataupun A. Okey, jadi cikgu nak pelajar cuba buat dalam buku, cuba ubah kepada nilai-nilai yang lain untuk pengiraan bagi nilai I. Okey, cuba ya. Okey, untuk soalan yang kedua, okey, diberi pula nilai A ampere arus ialah 0.5. Kemudian voltan dia ialah 3 volt bateri dan juga M tu ialah rintangan lah. Kita cari nilai rintangan dia dalam bentuk ohm. Okey, so kita akan cari nilai M iaitu nilai rintangan pada mentol berapa ohm. Okey, jadi daripada rumus V sama dengan IR tadi dalam segitiga tadi, kita tutup pada bahagian R. So kita akan dapat V bahagi dengan I. Jadi masukkan nilai V kita ialah 3 volt bahagi dengan I 0.5 ampere. So kita akan dapat nilai rintangan ialah 6 volt. Okey, 6 ohm. Nilai rintangan ialah 6 ohm. Jadi cikgu nak pelajar cuba buat, ubahkan kepada nilai arus kepada nilai yang lain dan juga voltan tu kepada nilai yang lain. Cuba buat ya. Kita buat latihan sikitlah, kalau tak nanti tak dapat. Okey, soalan yang ketiga pula. Kalau kita dah cari, disuruh cari nilai I, kita dah cari nilai R, kita dah tahu dah cari nilai R. So kali ini kita nak cari nilai voltan dan juga kuasa. Kita tengok pada soalan nombor 3, dah diberi nilai arus A iaitu 0.5 ampere dan voltan tak tahu. Okey, dan juga nilai rintangan ialah 3 ohm iaitu R sama dengan 3 ohm. So kita kena cari nilai voltan berapa. Okey, jadi kita kena gunakan rumus V sama dengan IR. Okey, masukkan nilai I ialah 0.5 ampere. Okey, darab dengan R ialah 3 ohm, maka kita akan dapat voltan total ialah 1.5 volt. Bila kita dapat 1.5 volt, ini ialah nilai voltan kita. So untuk cari nilai kuasa pula, kita gunakan formula kita iaitu P sama dengan V darab I, iaitu P sama dengan voltan kita yang kita peroleh ialah 1.5 volt. Kita darab pula dengan I kita ialah 0.5 ampere, maka kuasa ataupun P kita ialah 0.75 W ataupun watt. Ingat, mesti tulis simbol di belakang nombor tu supaya kita tahu bahawa nilai itu ialah nilai
kuasa. Okey, cuba buat ubah kepada nilai rintangan kepada jumlah yang lain dan juga nilai arus pada jumlah yang lain. Buat dalam 1-2 soalan macam itulah. Ya, cuba. Okey, seterusnya saya nak tunjukkan jika terdapatnya litar yang jenis macam ni, ya, ini adalah litar yang dipanggil sebagai litar siri. Kalau tadi dalam beberapa latihan yang kita buat, itu adalah litar tunggal. Okey, yang kita dapat tahu direct terus nilai rintangan dia, nilai voltan dia dan juga nilai arus dia. Tetapi kalau diberi contoh litar yang macam ni, jadi kita kena tahu jumlah keseluruhan rintangan, jumlah keseluruhan voltan dan jumlah keseluruhan arus. Jadi untuk mengira daripada jumlah keseluruhan litar ni tadi, kita tengok jenis litar tu pula. Okey. So dalam gambar ni, ini ialah jenis litar siri yang mana kalau tengok voltan dialirkan sesiri melalui rintangan-rintangan ataupun mentol-mentol yang dialirkan. Kalau tengok yang panjang dia daripada voltan tu, yang panjang tu ialah anod, cas akan mengalir melalui anod dan terus ke R1, kemudian ke R2, kemudian ke R3, kemudian ke R4 dan akhirnya patah balik ke VT balik. Okey. Baik, di sini rumus litar siri kita tahu RT iaitu jumlah rintangan R total sama dengan R1 campur R2 campur R3 campur R4 sehinggalah Rn ataupun R yang seterusnya kalau ada R5 ataupun R6. Ya. Okey, kemudian untuk V total pula. Okey, jumlah voltan iaitu V1 campur dengan V2 campur dengan V3 dan campur dengan V4 dan seterusnya kalau ada voltan yang ke-5 ataupun ke-6 lah. Okey, itu untuk jumlah voltan. Okey, kemudian seterusnya ialah arus. Arus yang mengalir adalah sama. Ya, arus yang mengalir adalah sama iaitu I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan I4 dan I yang seterusnya. Itu di dalam litar siri. Ingat ya, itu yang adalah dalam litar siri. Jadi rumus ni adalah digunakan apabila kita nak mencari jumlah rintangan ni tadi, ya, jumlah rintangan ni tadi. Jadi ambil saja rintangan-rintangan, nilai-nilai rintangan yang terdapat pada mentol ni tadi, tambahkan kesemuanya, maka dapatlah jumlah rintangan. Untuk mencari nilai voltan, ambil saja nilai-nilai voltan pada setiap mentol ni tadi, ya, dan kemudian tambahkan kesemuanya, maka akan dapatlah jumlah voltan. Manakala arus masih sama. Kemudian untuk mencari nilai kuasa, maka gunakan rumus P sama dengan V darab I. V apa? V total, jumlah voltan, dan I apa? I total, iaitu jumlah arus. Ini adalah di dalam litar siri sahaja. Okey? Alright, seterusnya litar yang kedua, yang favourite litar lah, iaitu litar selari. Okey, kalau kita tengok litar selari ni tadi, susunan mentol ataupun bulat yang bertanda X tu disusun dalam keadaan selari. Dia bukan keadaan siri. Yang tadi, kalau tadi siri dia sejajar dia semua. Jadi selari dia ada bahagian-bahagian dia. Okey, kalau tengok V total tu bateri, kemudian arus yang mengalir. Arus yang mengalir itu dalam litar selari adalah berbeza-beza. Rintangan yang berbeza-beza tetapi voltannya semua adalah sama. Jadi untuk rumus litar selari ini ialah 1/RT sama dengan 1/R1 campur 1/R2 campur 1/R3 campur 1/R4 dan seterusnya lah kalau ada berapa banyak mentol lah, 5 ataupun 6 ya, untuk mencari jumlah rintangan. Kemudian dapatkan jumlah rintangan 1/RT tadi sama dengan berapakah jumlah yang kita dah tambah. Kemudian kita jadikan dia sebagai satu nilai saja. Ya, satu nilai saja, RT sama dengan berapa nilai dia. Okey, untuk arus pula. Arus dalam litar selari adalah berbeza-beza. Kalau tadi siri voltan yang berbeza tapi arusnya sama. Untuk selari pula arusnya berbeza tetapi voltannya sama. Yang mana untuk pengiraan arus I total sama dengan I1 campur dengan I2
campur dengan I3, campur dengan I4 dan campur dengan I yang seterusnya lah. Ada banyak jenis aliran arusnya. Okey, so kita dapatlah nilai nilai I total. Okey, manakala pula V total, okey, V nilai voltan dia adalah sama dalam setiap rintangan bagi selari adalah sama, yang mana V total sama dengan V1, sama dengan V2, sama dengan V3 dan sama juga dengan V4 dan seterusnya lah kalau rintangan yang lain. Bila kita dapat jumlah rintangan, jumlah arus dan jumlah voltan, maka kita boleh cari nilai kuasa dengan menggunakan rumus P sama dengan V darab I. Okey, P ialah kuasa, V ialah V total dan I ialah I total untuk litar selari. So ingat rumus ni, jangan lupa. Okay, now kita pergi yang agak rumit sikit, ya. Diberi satu contoh litar yang digabungkan pula litar siri dan juga litar selari, ya. Digabungkan pula litar siri dan juga litar selari. Kalau tengok dalam litar tu kita ada gabungan dua, ada litar siri dan juga ada litar selari, di mana kedudukan R1 dan R2 dalam keadaan litar selari, yang kemudian R3 dan R4 adalah dalam litar siri. Okey, so untuk kes yang macam ni, untuk cari V total, R total dan I total, kita kena selesaikan satu persatu dahulu. Okey, so yang ini awak kena tengok pada bahagian warna dalam tulisan yang cikgu berikan. Okey, yang pertama kita kena selesaikan litar selari dahulu. Okey, yang mana rumus litar selari ialah 1 per R total sama dengan 1 per R1 campur dengan 1 per R2, maka kita akan dapatlah nilai jumlah rintangan dalam litar selari, R total bagi litar selari untuk litar ni. Okey, kemudian untuk I pula, I total sama dengan I1 campur dengan I2. So kita akan dapat nilai arus bagi litar ni. Okey, selesaikan dulu litar selari. Apabila kita dah selesaikan dalam litar selari, kita akan dapat jumlah rintangan dalam litar selari, maka kita selesaikan pula dengan kaedah litar siri. Okey, so RT yang warna hijau tu sama dengan RT ialah rintangan penuh. Okey, RT R total ataupun rintangan penuh sama dengan RT rintangan total dalam litar selari tadi yang kita kira 1 per R tadi, campur dengan R3 dan campur dengan R4. Okey, kita ulang balik untuk dapatkan R total yang warna hijau tu, ya. Formula dia ialah RT dalam litar selari yang kita kira 1 per R tadi campur dengan R3 dan campur dengan R4. Kemudian untuk dapatkan VT yang warna merah, okay, jumlah rintangan dalam VT total. V total dalam litar selari, kita tahu V total dalam litar selari adalah sama, tetapi dalam litar siri berbeza. So VT dalam litar selari campur dengan V3 dalam litar siri dan V4 dalam litar siri. Okey, kemudian barulah kita boleh mencari nilai kuasa. So kuasa V total VT yang berwarna merah darab dengan I total IT yang berwarna biru. So kita dapatlah nilai kuasa. Okey, dan kalau kita nak cari nilai arus, voltan ataupun rintangan, gunakan rumus V total sama dengan I total darab dengan R total. So kita akan dapat nilai arus, voltan dan juga kuasa. Okey, so kena ulang baliklah video ni supaya pelajar faham. Alright? Okay, for the last part ialah kita nak menterjemah litar bergambar kepada litar skematik. So litar bergambar ni kita nampaklah gambar komponen tersebut dalam lukisan tersebut ataupun dalam buku itu yang panggil litar bergambar. Nampak bentuk tu sebiji macam komponen tersebutlah dipanggil litar bergambar. Manakala litar skematik kita akan nampak simbol sahaja dan juga simbol wayar. Okey, so untuk menterjemah pertama sekali kita kena kenal pasti komponen. Okey, baik, kita tengok komponen yang ada dalam litar bergambar tu. Kita ada bateri, kita ada mentol, kita ada wire dan kita ada switch. So kenal pasti. Okey, kemudian lukiskan setiap simbol pada komponen tersebut. So simbol bateri ataupun sel kering, cikgu dah nyatakan dalam tu. Okey, simbol switch pun ada kat situ, cikgu dah nyatakan, dan simbol mentol pun cikgu dah nyatakan kat situ.
Okey, kemudian bila kita dah lukis ataupun kita dah tahu dia punya simbol, maka kita sambungkan komponen-komponen simbol-simbol komponen tersebut mengikut kekutubannya. Maksud kekutubannya, yang anod akan jumpa dengan anod, positif jumpa positif, kathod akan jumpa dengan kathod, negatif akan jumpa dengan negatif. Kita tengok, maka dapatlah hasilkan litar skematik bagi litar bergambar yang soalan dah berikan. So ini hanya ada pada tingkatan 2 sahaja. So menterjemah litar skematik yang mudah sahaja, iaitu penyambungan wire ataupun mentor. So pelajar bolehlah buat amali ataupun eksperimen di rumah untuk penyambungan wire ni. Kalau boleh carilah bateri dan juga lampu, bolehlah buat sendiri, ataupun pelajar boleh buat reka bentuk sendiri, almari berlampu ke dan sebagainya lah ya. Gunakan teknik menterjemah litar dahulu dan kita apply untuk yang semua. So for the last, cikgu nak pelajar-pelajar semua buat sedikit homework. Sila buka modul buku merah kita muka surat 67 dan sila buat modul tersebut hingga muka surat 75. Okey, jadi itu antara kerja pelajar dan sila buat sepanjang tempoh kelas RBT kita ya. So jangan miss lah, takut nanti ada kerja lain yang menyusul menyebabkan awak tak boleh nak buat homework. So dan juga homework awak akan sangat banyak. Jadi kena siapkan waktu kelas RBT ni selagi masih ada waktu. Ya, jangan lengah-lengah lagi. Okay, so for the next week kita akan ada quiz. Macam biasa, quiz tu kita akan masukkan dalam markah PNG awak nanti. Okay, so kena jawab quiz dan kena attend quiz, kena hadir quiz. Sebab kalau awak tak datang quiz, awak tak jawab quiz, maka cikgu tak dapat membantu dari segi markah PNG awak. Dan suka cikgu nak maklumkan bahawa kehadiran awak untuk kelas online juga sangat penting. Ya, kerana kehadiran awak juga mempengaruhi markah di PNG awak. Ya, so kena hadirlah kelas online dan sila submit form Microsoft yang cikgu berikan. Kena submit dan juga sila tonton video yang cikgu berikan ini. Ya, sebab banyak input untuk pemahaman awak. Ya, dalam memandangkan kita sekarang berada di situasi pandemik ni, kita nak bersua, cikgu tak boleh nak jumpa pelajar seorang-seorang. Jadi inisiatif pelajar sendirilah untuk belajar dan memahami topik-topik dalam RBT kita ni. Ya, so cikgu harap pelajar dapat menyiapkan homework dan jangan lupa minggu depan, cikgu ulang, minggu depan kita ada quiz. Alright, jumpa lagi dalam kelas minggu depan. Bye.